أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pada video kali ini saya akan membentangkan tugasan individu saya yang mana ia berdasarkan ataupun berpandukan daripada kitab Bughiyatul Tullab karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Dan pada bab solat, muka surat 94 pada jilid 1. Setelah saya telah membuat beberapa pemerhatian pada muka surat 94 jilid 1 pada bab solat tersebut, saya mendapati dan memecahkan kepada beberapa bahagian yang mana setiap bahagian mempunyai hukum yang tersendiri. Baik, yang pertama adalah cara bacaan di dalam solat, yang kedua dalil pensyariatan solat, yang ketiga solat pertama di atas muka bumi, yang keempat hukum asal solat tahajud, yang kelima waktu-waktu solat fardu, yang keenam melewatkan solat, yang ketujuh kategori solat, yang ke-8, maafkan saya, kategori solat pertama, yang ke-9 bahagian solat pada kategori yang pertama, dan yang ke-10 adalah kategori solat yang kedua. Baiklah, kita teruskan kepada perbincangan kita yang pertama, bahagian pertama, iaitu cara bacaan dalam solat. Baik, penulis menerangkan ataupun memberi pencerahan tentang bagaimana keadaan kita apabila menghadapi situasi munculnya Dajjal di atas muka bumi ini. Umat Islam masih wajib untuk mendirikan solat-solat fardu yang 5 tersebut, dan ditetapkan juga hukum-hukum bagi ibadah-ibadah yang lain. Sebagai contoh, fardu Ramadan diwajibkan, zakat, haji dan sebagainya. Dan pada bacaan-bacaan yang perlu dinyaringkan di dalam solat, perlulah dibaca secara nyaring, dan pada bacaan yang perlahan, perlulah diperlahankan sebagaimana yang telah tercatat di dalam kitab Bughiyatul Tullab pada baris yang pertama. Baik, berkaitan dengan pendalilan pensyariatan solat, yang mana hukum asal ataupun hukum yang telah diijmakkan oleh ulama adalah wajib berdasarkan pada dalil naqli yang berasaskan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran pada surah An-Nisa ayat ke-103, dan manakala dalil daripada riwayat As-Sahihain yang mana kedua-duanya tersebut menguatkan lagi hujah yang telah dikemukakan dan dikeluarkan oleh ijma' ulama yang mana menyatakan bahawa solat itu adalah wajib. Baiklah, pada bahagian yang ketiga pula, iaitu solat pertama di atas muka bumi, yang telah tercatat dalam muka surat 94 ini, pengarang menyatakan bahawa solat pertama di atas muka bumi ini adalah solat zuhur, yang mana ia berlaku selepas peristiwa Mi'raj Nabi dan Jibril alaihi salam ke langit yang ketujuh bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam pensyariatan solat tersebut. Baik, terdapat beberapa sebab mengapa solat subuh bukan dijadikan sebagai solat yang pertama di atas muka bumi, dan ia ada diterangkan dalam perenggan yang telah saya nyatakan di paparan skrin ni. Pengarang juga ada menyatakan bahawa hukum asal bagi solat sunat tahajud adalah wajib berdasarkan kepada surah Al-Muzammil ayat ke-1 hingga 4, yang menyatakan bahawa solat tahajud itu adalah diwajibkan ke atas Rasulullah dan umatnya seluruhnya. Kemudian ayat itu telah dimansuhkan oleh ayat Al-Quran pada surah yang sama, pada ayat yang terakhir, iaitu ayat yang ke-20, yang mana menjadikan solat fardu itu adalah wajib dan menggugurkan kewajipan solat tahajud itu kepada sunat. Baik, pada bahagian waktu-waktu solat fardu, pengarang menyatakan bahawa wajib hukumnya untuk kita melakukan ataupun mendirikan solat pada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh syarak. Sebagai contoh, subuh bermula daripada terbit ataupun fajar sadiq hingga terbitnya matahari ataupun dikenali sebagai waktu syuruk, yang mana dan dalam waktu-waktu solat terdapat beberapa hukum yang mempunyai fadilat-fadilat yang tersendiri. Sebagai contoh, waktu afdal, waktu sunat dan sebagainya.
Baiklah, pada bahagian melewatkan solat ini pula, terdapat satu isu yang mana sebagai contoh, seorang itu melakukan pekerjaan dalam waktu solat dan menangguhkan solat tersebut dalam masa yang sama, tidak menyangkakan bahawa dirinya akan mati. Kemudian tiba-tiba dia meninggal dunia pada waktu tersebut dalam keadaan tidak menunaikan solat. Maka di sini bagi seorang yang meninggal itu tidak berdosa baginya kerana dia tidak mengetahui apa yang akan datang, yang akan berlaku pada dirinya, dan dia telah berniat akan menunaikan solat setelah selesai pekerjaan ataupun tanggungjawab yang akan dilakukan sebelum dia meninggal. Baik, yang seterusnya adalah dinyatakan di sini adalah kategori solat, yang mana ia terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu yang pertama, solat fardu ain, yang solat yang diwajibkan dilaksanakan oleh setiap mukallaf tidak mengira apa jua keadaan. Yang kedua, solat fardu kifayah, yang mana ia wajib ke atas seluruh ataupun semua masyarakat setempat ataupun masyarakat Muslim, dan jika telah terdapat sekelompok masyarakat telah melakukan perkara tersebut, maka ia gugur sunat. Dan yang ketiga adalah solat yang disunatkan untuk dilakukan secara berjemaah, dan yang keempat adalah solat yang makruh dilakukan secara berjemaah. Baik, penerangan untuk kategori yang pertama iaitu kategori solat fardu ain, yang mana ia boleh difahami dengan kewajipan dan dituntut oleh setiap mukallaf untuk melaksanakan segala yang difardukan ke atasnya, dan ia merupakan satu kemungkaran jika seorang itu meninggalkannya kerana ia telah difardukan. Dan perkara ini ataupun bahagian kategori ini telah dibahagikan pula ataupun dipecahkan pula kepada 11 bahagian. Yang pertama iaitu solat yang orang yang bermukim pada satu tempat, iaitu masyarakat setempat lah, untuk mengerjakan solat dikira sebagai wajib. Dan yang kedua adalah solat orang yang sedang bermusafir, iaitu orang yang berada dalam perjalanan. Yang ketiga adalah solat jamak bagi orang yang sedang bermusafir, ataupun solat jamak bagi orang yang ditimpa hujan yang sangat lebat pada satu-satu tempat ataupun masjid. Dan ia ni terbahagi kepada dua, yang mana solat jamak ini merupakan solat dihimpunkan antara dua solat, Zuhur dan Asar, Maghrib dan Isyak. Ini sebagai penerangan. Dan yang keduanya adalah solat jamak kerana hujan, kerana ia terlalu lebat dan ia diperbolehkan oleh ulama'. Akan tetapi terdapat beberapa syarat yang perlu dipatuhi dan ikuti agar solat jamak itu boleh dilaksanakan dan diterima. Baik, yang seterusnya adalah solat Jumaat, solat yang perlu dilakukan ataupun wajib hadir bagi setiap lelaki yang mukallaf, dan terdapat beberapa syarat bagi mereka yang perlu untuk pergi ke masjid untuk melaksanakan solat tersebut. Dan solat khauf, solat dalam peperangan. Solat ini perlu juga dilakukan kepada mereka yang tidak lagi bercampur ataupun tidak lagi berada dalam situasi peperangan. Dan jika mereka berada dalam situasi peperangan, maka ia tidak ataupun mereka tidak diwajibkan untuk melaksanakannya. Baik, yang seterusnya, yang kelima adalah solat dalam keadaan yang sangat takut, iaitu sebagai contoh, seorang penghutang tidak hadir ke masjid kerana takut oleh pemiutang untuk mencarinya dan mengancamnya kerana tidak membayar hutang tersebut. Maka ia diperbolehkan ataupun diwajibkan solat di rumah untuk menjaga kemaslahatan. Yang seterusnya, yang keenam adalah solat qada fardu, iaitu solat yang bertujuan untuk menggantikan solat yang telah ditinggalkan, tidak kira secara sengaja ataupun tidak sengaja, pada waktu solat yang lain. Yang ke-8, solat i'adah, ataupun boleh difahami, didefinisikan sebagai solat kali kedua, solat ulangan. Kerana solat ini dilakukan kerana mungkin terdapat kecacatan pada solat yang pertama, dan menyedari bahawa orang yang melakukan solat tersebut ataupun seseorang itu solat secara bersendirian pada mulanya, dan yang kemudian ia ingin melakukan solat secara berjemaah pula, itu diperbolehkan.
Yang seterusnya, yang kesembilan adalah solat ketika sakit, dan ini boleh dikategorikan sebagai rukhsah dalam solat, iaitu solat dilaksanakan secara baring, duduk, menelentang dan sebagainya. Yang seterusnya, solat di atas permukaan yang lembut sehingga tenggelam ataupun hampir tenggelam dahinya. Baik, ini juga disyaratkan. Terdapat beberapa syarat untuk yang dikenakan kepada orang yang melaksanakan solat atas tempat yang lembut seperti sejadah ataupun tikar. Baik, yang terakhir bagi kategori yang pertama adalah solat bagi orang yang ketiadaan air ataupun debu dalam jangka masa yang tertentu. Maka terdapat apapun menurut pendapat daripada ulama mazhab Hambali dan sebahagian ulama Syafi'i yang mengatakan bahawa solat tanpa wuduk ataupun tanpa debu bertayamum, yang ini bertayamum sah dan tidak perlu diulangi. Wallahu a'lam. Yang kedua, kategori yang kedua adalah solat fardu kifayah, yang mana ia bermaksud solat fardu kifayah ini boleh didefinisikan atau boleh difahami sebagai solat yang diwajibkan ataupun perkara yang diwajibkan ke atas seluruh umat Islam, dan jika sebahagian daripada mereka telah melakukan, maka hukum wajib tersebut gugur menjadi sunat. Baik, dalam kitab Bughatul Lab ini telah dipecahkan kategori kedua ini ataupun fardu kifayah ini kepada dua solat, iaitu solat berjemaah dan solat jenazah. Yang mana dua kategori ini ada diperbincangkan dalam bab yang seterusnya. Baik, secara ringkasnya, solat jenazah ini perlu dilakukan bagi orang-orang yang berada di sekitar arwah ataupun si matilah. Dan jika tiada seorang yang melakukannya, maka wajib untuk mencari orang yang boleh menguruskan jenazah ataupun wajib dalam kalangan masyarakat tersebut untuk mempelajari cara pengurusan jenazah. Sebagai kesimpulan, solat ini diwajibkan ke atas seluruh umat Islam, yang mana ia merupakan satu anugerah kepada kita ataupun umat akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia merupakan satu kaedah ataupun cara untuk kita berkomunikasi dengan Rabbul Jalil. Dan solat ini perlu dititik beratkan oleh seluruh umat Islam, dan perkara ini amat penting dalam menjamin keselamatan kita dunia dan akhirat. Sekadar itu saja, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.